Baiklah, selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zaini. Saya Subashini, anak perempuan Siwaligan dari kumpulan 1 Sains dan Islam, akan membentangkan tentang bidang perubatan mengikut maqasid syariah. Jadi, untuk hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai menilai kesan kemajuan sains terhadap kesejahteraan sejagat berpandukan maqasid syariah dan etika Islam berdasarkan bidang perubatan. Jadi, apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah merujuk kepada objektif atau tujuan-tujuan utama dalam ajaran Islam yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Terdapat 5 aspek utama, iaitu yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akhlak, yang keempat menjaga keturunan dan yang kelima menjaga harta. Seterusnya, saya akan menerangkan secara lebih lanjut iaitu objektif memelihara agama ini dinyatakan oleh para ulama berdasarkan kefahaman mereka terhadap firman Allah, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dalam surah Ali Imran 19. Imam Al-Syafi'i pula menyatakan maksud hadis Nabi Muhammad iaitu sesiapa menukar agamanya, iaitu keluar dari agama Islam, maka hendaklah dia dibunuh, menunjukkan bahawa sesiapa yang menukar agamanya yang benar iaitu Islam, dia dihukum bunuh kerana keluar daripada kebenaran. Ini disebabkan dia sudah tidak lagi berada dalam agama yang diwajibkan Allah bagi melayakannya untuk memasuk syurga, dan dengan sebab dia sudah keluar daripada Islam, dia menjadi penghuni neraka jika dia masih kekal dalam agama kufur yang melayakkannya berada di dalam neraka. Daripada penjelasan Imam Al-Syafi'i tersebut, difahami bahawa antara maqasid syariah ialah memelihara akidah yang benar bagi memastikan maslahah dunia dan akhirat terpelihara. Manakala yang kedua, aspek kedua iaitu menjaga nyawa. Dalam firman Allah dan dalam hukum kisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa, dalam surah Al-Baqarah 179, yang mana Imam Al-Syafi'i menjelaskan diperundangkan hukuman kisas adalah untuk menjaga nyawa daripada hilang, menjaga keselamatan diri daripada dicabul, mengerunkan orang yang bercita-cita untuk melakukan jenayah bunuh atau cedera, menghalang orang yang pernah melakukannya agar tidak mengulanginya. Ini adalah hikmah umum dan maslahah jelas yang dipelihara oleh syarak. Yang ketiga iaitu akal merupakan nikmat anugerah Allah kepada hamba-Nya. Akal menjadikan manusia makhluk istimewa berbanding binatang. Sekiranya akal manusia tidak dipelihara, maka manusia akan terjerumus ke lembah kehinaan yang lebih hina daripada binatang. Oleh itu, Islam menitikberatkan peliharaan akal agar manusia boleh hidup dengan berteraskan perintah Allah. Yang keempat iaitu syariat Islam juga mementingkan persoalan ini, yang mana memelihara maruah dan keturunan manusia merupakan salah satu matlamat syariah. Malah Islam sendiri dibina atas akhlak yang mulia. Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jika diteliti seluruh perintah dan larangan Allah, akan didapati bahawa ia bertujuan semata-mata untuk membentuk kepribadian yang luhur dan terhormat. Dan yang terakhir iaitu menjaga harta. Dalam firman Allah,
Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dalam surah An-Nisa 29, iaitu Imam Syafi'i menjelaskan hukum asas berkaitan pemilikan harta ialah memelihara agar hak milik pemilik terjamin, memelihara harta agar tidak dicabuli hak pemiliknya, tidak dibenarkan menggugurkan hak milik melainkan dengan kerelaan hati pemiliknya atau dengan sebab yang diperundangkan oleh syarak, tidak boleh menamatkan hak milik melainkan kebenaran. Seterusnya, kita melihat pada bidang perubatan. Jadi, bidang perubatan ini merujuk kepada cabang ilmu dan amalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan diagnosis, rawatan dan pencegahan penyakit dan gangguan kesihatan manusia. Ia melibatkan kajian tentang tubuh manusia, proses penyakit dan cara untuk memulihkan dan mengekalkan kesihatan individu. Jadi, bidang perubatan ini dia melibatkan kajian tentang manusia dan juga cara untuk memulihkan kesihatan manusia. Jadi, antara isu semasa yang berlaku semenjak hari ini adalah perancangan imunisasi. Jadi, dalam sains perubatan, reka bentuk imunisasi adalah berdasarkan pengetahuan saintifik tentang penyakit, sistem imun dan keberkesanan vaksin. Proses ini melibatkan penyelidikan, ujian klinikal dan pembangunan vaksin untuk melindungi individu dan masyarakat daripada penyakit berjangkitan. Contohnya pada waktu COVID, imunisasi dilakukan dengan memberi vaksin yang mengandungi bahan yang boleh mencetuskan tindak balas imun badan terhadap penyakit tertentu. Jadi matlamat utama reka bentuk imunisasi ini adalah untuk sains perubatan untuk mencegah penyebaran penyakit berjangkit. Contohnya macam chickenpox, COVID dan sebagainya, untuk melindungi individu yang divaksinasi dan mencapai imuniti kumpulan. Jika kita melihat pada asas perancangan imunisasi adalah untuk meningkatkan imun dalam badan manusia. Jadi berbanding ia juga untuk menjaga kesihatan dan nyawa manusia. Jadi jika kita bandingkan dengan makasyif syariah juga, reka bentuk imunisasi akan memberi perhatian kepada prinsip Islam yang berkaitan dengan melindungi nyawa dan juga menjaga kesihatan. Jadi, ia terlibat dalam aspek melindungi nyawa, iaitu usaha mencegah dan mengawal penyakit adalah penting dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Oleh itu, imunisasi boleh dilihat sebagai sebahagian daripada pemeliharaan kesihatan dan usaha untuk melindungi nyawa manusia. Seterusnya ialah etika Islam, iaitu hukum-hukum pengambilan imunisasi. Ia berasaskan kepada asas maslahat dan manfaat serta tidak bertentangan dengan syariat. Jadi contohnya, jika bahan-bahan imunisasi ini diperbuat mengikut syariat, kemudian ada maslahatnya dan manfaatnya serta diuji terlebih dahulu dan dipastikan keperluan, maka boleh mengambil imunisasi. Manakala bahan yang dilarang oleh agama dan tidak mempunyai unsur kemaslahatnya serta tidak ada manfaatnya dan dibukti membawa kemudaratan kepada diri,
maka ia adalah haram digunakan. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini ialah bahan-bahan imunisasi yang digunakan mengikut syariat Islam adalah diperbolehkan. Sekiranya ada bahan yang dilarang dan juga terbukti ia akan membawa kemudaratan kepada diri kita, maka ia adalah haram untuk digunakan. Seterusnya, kita akan merujuk kepada fakta dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan pengambilan makanan haram dan halal. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Seterusnya, isu kedua iaitu IVF, iaitu bayi tabung, adalah satu teknik yang digunakan dalam bidang perubatan reproduktif manusia untuk membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan. IVF telah menjadi salah satu kejayaan yang paling penting dalam sains perubatan dan telah memberikan harapan bagi pasangan yang mengalami kesukaran untuk memiliki anak secara alami. Oleh itu, dalam Islam pula, IVF ini mengandungi aspek iaitu perlindungan nyawa. Islam menghargai dan melindungi nyawa manusia. Jadi dalam IVF ni, pelbagai embrio sering dihasilkan dalam proses tersebut dan persoalan timbul tentang rawatan dan penjagaan embrio yang digunakan. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang status embrio, adakah mereka mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Yang kedua, ia juga menjaga keturunan kerana pasangan yang mencuba kepada IVF adalah pasangan yang tidak dapat mempunyai anak secara alami. Jadi dengan adanya IVF, ia juga membantu keturunan iaitu Islam juga menghormati dan menjaga kesinambungan umat manusia. IVF boleh membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan untuk mendapatkan zuriat, tetapi kewajaran dan kewaspadaan perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi pembiakan yang melibatkan penderma sperma atau telur atau penggunaan embrio daripada pasangan lain. Jadi aspek ini saya akan terangkan dalam etika Islam bagaimana hukum-hukum tersebut. Jadi dalam hukum Islam, IVF iaitu bayi tabung uji adalah daripada benih suami isteri yang dicantumkan secara terhormat adalah sah di sisi Islam. Jadi penjelasannya, hukum memasukkan embrio ke dalam rahim isteri selepas berlakunya kematian suami atau perceraian adalah haram. Jadi apa yang kita boleh fahamkan ke sini adalah benih yang digunakan adalah hanya boleh daripada suami isteri yang berkahwin. Sekiranya berlaku kematian dan perceraian, maka ia adalah haram untuk memasukkan embrio dalam rahim isteri. Fatwa memutuskan hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah dan kemudiannya dibuat pencantuman dalam tempoh perkahwinan juga adalah haram walaupun ia merupakan perkahwinan secara sah. Yang ketiga, fatwa berkenaan mengharamkan khidmat ibu tumpang, iaitu pengharaman khidmat pihak ketiga untuk menumpangkan bayi di dalam rahimnya setelah embrio daripada suami isteri yang bermasalah kesuburan persenyawaan. Hal ini disebabkan
ia boleh mengganggu keturunan keluarga tersebut. Bukan sahaja ia melibatkan DNA suami dan isteri, tetapi ia juga akan melibatkan DNA daripada ibu tumpang. Selain itu, dalam Majlis Majma' al-Fiqh al-Islami yang bersidang pada tahun 1993 telah memutuskan bahawa hukum asalnya ialah jika ada doktor perempuan muslimah yang pakar dalam bidang ini, maka hukumnya wajib pesakit tersebut berubat dengan beliau. Sekiranya tiada doktor wanita Islam, maka doktor wanita bukan Islam sebagai gantinya. Jadi, ada juga persoalan berkenaan dengan hukum menggunakan embrio dibekukan dan disimpan di dalam makmal orang bukan Islam. Jadi, Islam mengharuskan tindakan mendapat rawatan daripada pihak bukan Islam. Perkara ini boleh dilihat menerusi tindakan Rasulullah sendiri yang pernah menyuruh sahabat berubat dengan doktor bukan Islam yang bernama Al-Harith bin Kaldah pada zaman baginda. Menurut kisah tersebut, diharuskan untuk berubat dengan doktor bukan Muslim sekiranya doktor itu adalah pakar dalam bidangnya serta dipercayai oleh orang ramai. Walau begitu, keharusan ini adalah ketika keadaan darurat yang ditentukan berdasarkan keadaan darurat itu sendiri. Isu ketiga adalah berkenaan dengan pembedaan pertukaran jantina yang kini menjadi satu trend dalam kalangan generasi muda, iaitu pertukaran jantina ialah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk menukarkan ciri fizikal seseorang agar sepadan dengan identiti jantina yang diinginkan. Contoh, lelaki ingin berubah menjadi perempuan, perempuan ingin menjadi lelaki. Jadi, pembedaan ini merupakan satu aspek dalam bidang perubatan yang dikenali sebagai pembedahan penubusan semula jantina. Pembedaan ini selalunya bertujuan untuk menukarkan organ kemaluan, payudara dan ciri fizikal lain agar sepadan dengan identiti jantina mereka yang mereka inginkan. Seterusnya, proses ini juga melibatkan perubatan yang terdiri daripada kaedah plastik, pakar urologi, pakar sakit puan, psikologi dan profesional perubatan. Dalam Islam pula, isu ini dikatakan bahaya untuk nyawa disebabkan pembedahan yang berkaitan dengan alat kelamin seseorang. Jadi, pembedaan pertukaran jantina akan menimbulkan persoalan berkaitan dengan keturunan dan juga akal manusia akan terpengaruh dengan apa yang diharamkan oleh Islam. Jadi, kenapa perkara ini disebutkan haram dalam Islam? Jadi, jantina manusia telah ditetapkan sama ada lelaki ataupun perempuan melalui firman Allah. Jadi, golongan kunsa yang boleh dibenarkan untuk melakukan pembedaan oleh kebanyakan ulama fiqh bagi memperbaiki dan atau menyempurnakan alat kelamin. Dengan itu, seorang lelaki yang menukar jantina kepada perempuan sekiranya berkahwin, maka perkahwinan tersebut dianggap tidak sah. Kedua pula merujuk kepada golongan transseksual, iaitu mukannas yang memiliki alat kelamin yang jelas. Perbezaan ini membawa kepada pengharaman pembedahan pertukaran jantina dilakukan ke atas mukannas kerana tidak wujud keadaan yang memerlukan mereka melakukan pembedahan. Bagi kes yang ketiga, iaitu kes congenital adrenal hyperplasia, iaitu CAH,
pembedaan jantina untuk kembali ke genetik asal, iaitu perempuan adalah diharuskan oleh Islam kerana ia boleh dilakukan melalui rawatan hormon dan pembedaan. Manakala kes sebagai testicular feminization syndrome (TFS) yang dikesan ketika dewasa, individu tersebut boleh menjalani kehidupan seperti biasa dan jantina mereka diiktiraf berdasarkan fizikal dan genital zahir mereka. Pembedahan yang mengeluarkan tesis sekiranya ada harus untuk mengelakkan risiko penyakit seperti mendapat kanser. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Jadi berdasarkan firman Allah terlebih dahulu tadi adalah menunjukkan bahawa haram mengubah kejadian Allah dengan alasan menurut hawa nafsu semata-mata mengubah keadaan fizikal wanita atau fizikal wanita kepada lelaki atau sebaliknya merupakan perbuatan mengubah keciptaan Allah tanpa sebarang keperluan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.